Selamat petang, salam sejahtera Malaysia. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini kita sudah melihat ramai rakyat Malaysia turun mengundi. Sudah pasti kita menantikan keputusan rasmi daripada semua parlimen. Dan ada yang mengeluarkan kenyataan bahwa mereka sudah tahu parlimen ini menang. Parlimen itu menang. Parlimen sekian-sekian sudah menang. Ada yang kata parti ini sudah menang. Sudah pasti ini sangat mengejutkan rakyat Malaysia. Hari ini Anwar Ibrahim, beliau telah melakukan satu perkara yang paling mengejutkan. Dan ini pasti, kalau saya lihat, bukan sepatutnya dilakukan. Tapi kita tidak tahu kenapa beliau melakukan ini. Kenapa Anwar Ibrahim sebagai calon PH, bahkan calon Perdana Menteri, melakukan ini. Daripada utusan Malaysia, PRU 15. Anwar terpaksa potong barisan untuk mengundi elak sesak. Tuan-tuan dan puan-puan, Anwar terpaksa potong barisan. Jadi yang di belakang orang awam biasa, sebab dia pun orang awam juga. Anwar Ibrahim pun orang awam. Jadi orang awam yang di belakang pun menunggu bagaimana. Permatang Pau, pengurusi Pakatan Harapan PH, Datuk Seri Anwar Ibrahim terpaksa memotong barisan ketika mahu mengundi di Sekolah Kebangsaan SK Seri Penanti di sini sebentar tadi. Anwar yang tiba di pusat pembuangan undi kira-kira pukul 9 pagi, mulanya kelihatan berbaris bersama ratusan pengundi lain di luar bilik pengundian. Walau bagaimanapun, kehadiran calon kerusi Parlimen Tambun itu mendapat tumpuan lebih 50 pengamal media dalam dan luar negara, menyebabkan kesesakan sehingga mengganggu pengundi lain yang sedang menunggu giliran. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Tengah, Assistant Commissioner Tan Cheng San kemudiannya mendapatkan kebenaran daripada SPR untuk membenarkan Anwar mengundi dahulu bagi memastikan kesesakan di PDM dapat dikawal. Rupanya beliau dibenarkan oleh SPR. Bukan beliau yang ingin memotong, tetapi Ketua Polis Daerah Seberang Perai Tengah, Assistant Commissioner Tan Cheng San, mendapatkan kebenaran daripada SPR sendiri untuk membenarkan Anwar Ibrahim mengundi dahulu. Anwar kemudiannya dilihat meminta maaf kepada pengundi yang sedang berbaris kerana terpaksa berbuat demikian bagi memastikan keselesaan orang ramai dan kelancaran proses pengundian. Saya minta maaf ya, terpaksa ke depan kalau tidak sesak dengan wartawan di sini. Jadi rupanya Anwar Ibrahim, beliau bagi mengurangkan ataupun mengurangkan kesesakan semasa berbaris. Jadi beliau telah dibenarkan oleh SPR untuk mengundi dahulu, terlebih dahulu berbanding dengan pengundi-pengundi yang lain. Lalu beliau berkata, saya minta maaf ya, terpaksa ke depan kalau tidak sesak dengan wartawan di sini. Selepas selesai mengundi, saya akan bergerak ke Tambun untuk meninjau proses pengundian dan berjumpa dengan penyokong saya di sana, katanya. Anwar hanya mengambil masa tidak sampai 5 menit untuk proses pengundian sebelum beredar dan beramah mesra bersama orang ramai di pusat pembuangan undi Terbabit. Kerusi Permatang Pau menyaksikan pertemuan 4 penjuru yang mana penyandang kerusi berkenaan Nurul Izzah Anwar PH akan berdepan dengan Datuk Muhammad Zaidi Muhammad daripada BN, Muhammad Fawaz Matjan PN, dan juga Muhammad Nasir Othman GTA ataupun Pejuang. Nurul Izzah sebelum ini mengekalkan penguasaan PKR di Parlimen Permatang Pau sejak 1998 apabila memenangi PRU 14 dengan majoriti 15.668 undi. Hai semua, update terkini pilihan raya umum ke-15. Jadi tuan-tuan dan puan, sudahkah Anda mengundi? Saya sudah mengundi. Jadi tuan-tuan dan puan, sudah pasti banyak kita melihat cerita, mendengar cerita bukan daripada media saja, bahkan melalui rakan, melalui keluarga dan masyarakat yang berdekatan dengan kita tentang PRU 15 hari ini, tentang banyak perkara yang berlaku. Ada yang kebanjiran, ada yang berbaris dalam keadaan yang banjir. Aduh, kesianlah bila saya lihat gambar yang dipost di media sosial
yang melihatkan bahwa betapa susahnya dan berkorbannya rakyat untuk menyokong sistem demokrasi Malaysia, untuk menyokong parti, menyokong calon yang mereka ingin menang. Jadi kita harap semua usaha mereka ini, semua pengorbanan mereka ini dapat berbaloi dan dapat terima sepatutnya apa yang mereka buat dengan pengorbanan mereka ini. Jadi tonton dan puan-puan, pada hari ini saya nak kongsi dengan kamu. Ini salah satu kejadian yang pasti tergempar yang berlaku hari ini PRU15. Berita daripada BH Online. Kekecohan tercetus di pusat pengundian PPR Kerinci. Terjadi kekecohan. Jadi apa kekecohan yang berlaku ini? Kekecohan ini pasti mengejutkan pengurus CBN, pengurus Perikatan Nasional, dan juga pengurusi Pakatan Harapan dan parti-parti yang lain. Kuala Lumpur, kekecohan berlaku di pusat pengundian PPR Kerinci dalam kawasan Parlimen Lembah Pantai di sini. Apabila Suruhanjaya Pilihan Raya SPR didakwa gagal menyempurnakan persiapan mengundi di lokasi terbabit. Rupanya ada hal begini tuan-tuan dan puan-puan. Calon Pakatan Harapan Fahmi Fadzil mendakwa SPR perlu bertanggung jawab dan mengakui kegagalan mereka menyiapkan segala keperluan di pusat berkenaan yang dibuat di kawasan Padang. Keperluan asas seperti papan tanda saluran mengundi, kerusi menunggu untuk warga emas. Malah tiada kemah yang disediakan untuk pengundi yang hadir seawal 7 pagi untuk mengundi. Fahmi yang juga penyandang kursi Parlimen Lembah Pantai turut mempersoalkan mengapa SPR memilih di PPR Kerinci sebagai pusat pengundian. Ada dewan orang ramai di sini yang boleh digunakan. Mengapa memilih kawasan Padang PPR? Selain itu, mereka tidak berbincang dengan wakil penduduk di sini berkenaan penggunaan kawasan padang perumahan rakyat itu sebagai pusat mengundi. Fahmi juga berkata, kejadian ini jelas menunjukkan kelemahan SPR dalam menjalankan tugas bagi memastikan proses membuang undi berjalan lancar. Mereka, yaitu SPR, mempunyai masa yang cukup untuk membuat segala perancangan dan persiapan. Namun mereka masih gagal menjalankan tugas mereka dengan baik. Fahmi juga mendakwa pusat pengundi PPR Kerinci mempunyai kira-kira 6.000 pengundi dan antara yang terbesar dalam kawasan Lembah Pantai. Jadi rupanya kekecohan yang berlaku di pusat pengundian PPR di Kerinci adalah karena SPR tidak menyediakan utility ataupun kemudahan yang sepatutnya. Contohnya kanopi dan papan tanda. Jadi teman-teman dan puan, ini sudah pasti salah satu kelemahan SPR yang kita boleh lihat. Dan mohon akan datang supaya SPR mengambil berat tentang ini dan supaya tidak ada lagi kekecohan yang berlaku. Jadi ini pasti mengejutkan semua rakyat Malaysia dan kita melihat bila kekurangan terutamanya untuk warga emas yang tiada tempat duduk itu sangat tidak relevan lah, sebab kita tahu warga emas mereka perlu duduk, mereka perlu rehat sebab mereka sudah lanjut usia. Jadi apapun tontonan itu adalah berita yang sangat menggemparkan hari ini untuk semua rakyat Malaysia.